Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sains tingkatan 3, kita akan teruskan bab 7 tenaga dan kuasa dengan subtopik yang terakhir bagi bab ini iaitu 7.3 prinsip keabadian tenaga. Okey, di sini cikgu nak share dua gambar. Yang ini kita tahu sebagai roller coaster yang sangat menggerunkan dan menyeramkan, dan juga kat sini adalah apple-apple yang baru saja jatuh daripada pokok. Okey. Jadi, kenapa cikgu share dua gambar ini? Okey, sebabnya kita dah belajar tentang tenaga kan sebelum ni. Okey, kalau kita lihat gambar roller coaster ini, kedudukan orang di sini berada dekat atas sekali. Jadi, dekat atas ini kita tahu mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Sangat tinggi sebab berada jauh di atas. Okey. Tetapi ianya apabila turun ke bawah, turun ke sini, dia akan bergerak dengan sangat laju dan menakutkan kita. Jadi pada waktu ini tenaga keupayaan semakin berkurang, tetapi tenaga kinetik makin bertambah. Semakin jatuh ke bawah, semakin laju pergerakan train ini. Okey, jadi tenaga kinetik juga semakin bertambah. Jadi kita dapat lihat di sini berlaku perubahan tenaga. Okey, tenaga daripada tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti. Okey, lebih banyak berubah kepada tenaga kinetik. Okey. So ini yang kita sebut perubahan tenaga, dan inilah yang terlibat dalam prinsip keabadian tenaga yang kita akan bincang sebentar nanti. Sama juga dengan apple-apple yang bertaburan yang jatuh daripada pokok. Okey, apabila apple ini berada dekat atas pokok, jadi mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Tetapi apabila dia jatuh, on the way dia nak jatuh tu, jadi dia bergerak dengan sangat laju. Sama juga, jadi tenaga keupayaan graviti berubah kepada tenaga kinetik. Ini ketika apple masih berada di atas dahan, dan ini ketika apple sedang bergerak jatuh ke tanah. Okey, kita nampak di sini terdapat perubahan tenaga yang berlaku. Okey, now mari kita lihat pula apakah yang cikgu nak bincangkan ni? Ini adalah gambar Albert Einstein. Bagi yang siapa yang tak mengenalinya, okey. Albert Einstein. Okey, yang sangat pandai. Okey, yang rambut kembang-kembang tu. Okey, sebenarnya apa yang Mr. Albert Einstein bagi tahu tentang teori berkenaan dengan tenaga? Okey, Einstein cakap tenaga adalah sesuatu yang kita tidak boleh dicipta. Kita tak boleh cipta tenaga, kita tidak boleh musnahkan tenaga, dan juga tidak akan hilang. Okey. Tetapi akan berubah. Okey, dari satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Einstein. Okey, cikgu nak highlightkan yang penting sekali tentang tenaga. Okey, so Einstein cakap tenaga tidak boleh, cannot. Okey, kita tak boleh cipta, kita tak boleh musnahkan tenaga, dan tenaga juga tidak akan hilang. Tetapi dia akan berubah daripada satu bentuk ke bentuk tenaga yang lain. Okey, cikgu ambil balik gambar tadi. Okey, so inilah maksudnya daripada tenaga keupayaan graviti ini apabila berada dekat tempat yang tinggi, tetapi bila dia jatuh ke bawah, tenaga keupayaan tinggi makin berkurang sehinggalah sampai ke bawah tenaga keupayaan graviti akan sangat rendah kerana kita dah berada dekat atas permukaan bumi. Jadi ke manakah tenaga keupayaan graviti ini? Adakah dia hilang ataupun musnah begitu saja? Tidak, tetapi telah pun berubah menjadi tenaga kinetik, iaitu
kereta api ini akan bergerak dengan sangat laju berbanding dengan ketika dia berada di atas. Dan apabila tenaga kinetik ini sangat laju dan bila berada dekat bawah, tenaga kinetik juga berkurang. Jadi ke manakah perginya tenaga kinetik ini? Tenaga kinetik ini sebenarnya telah pun berubah menjadi tenaga lain dan mungkin adalah tenaga haba. Okey, kalau kita lihat roda-roda dia nanti akan panas. Juga tenaga bunyi. Adakah bunyi roller coaster ni kuat? Ya, sangat kuat. Dan itu adalah sejenis tenaga. Awak boleh lihat di sini betapa tenaga ini ditukar dan ditukar-tukarkan. Sama juga dengan Apple. Apple yang jatuh juga menghasilkan bunyi kedebuk. Okay, itu adalah satu jenis tenaga juga. Jadi, apa yang Einstein cakap ini ialah tenaga dia tak hilang, tak musnah. Tapi dia berubah daripada satu tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Dan inilah yang kita kenali sebagai prinsip keabadian tenaga. Yang mana kita kekalkan guna keabadian. Abadi, kekal abadi. Maksudnya tidak hilang dan tidak musnah. Kal abadi. Mudah je kan? Okey, sekarang ini adalah sistem ayunan dan cikgu nak terangkan sistem ayunan ini dengan lebih details. Okey, kepada anda semua. Kalau kita tengok kat sini, kenapa banyak sangat benda ni? Jangan risau. Kita akan go to perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Cikgu tutup dahulu, okey? Okey, so tadi kita dah lihat dah video bagaimana ayunan bandul ini. Jadi kat sini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak mulakan dia. Okey, memang bandul ini, ladung ini asalnya berada di kedudukan B yang di tengah. Tetapi kemudian kita tarik dulu sebelum kita nak mulakan ayunan, kita akan tarik dan dia akan bermula dengan kedudukan A. So dia akan start di sinilah. Start. Cikgu tulis kat sini start ya. So dia akan start dekat A. Jadi kita akan bincangkan di A dahulu. Okey, dekat A ini kita letakkan dan dia berada lebih tinggi daripada kedudukan asal dia B. Jadi pada tempat A ini kita kenali dia sebagai tenaga keupayaan graviti kerana berada tinggi. Okey, tetapi tenaga pada waktu ini adalah yang paling tinggi iaitu maksimum. Kenapa kita boleh kata maksimum? Kerana ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Lebih tinggi maka tenaga keupayaan graviti juga lebih tinggi. Okey, so paling tinggi di sini adalah EP-nya paling maksimum. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, tetapi bagaimana pula dengan tenaga kinetiknya? Pada kedudukan A ini, adakah ladung ini bergerak? Tidak, kerana kita belum start ayun lagi. Okey, jadi tenaga kinetik di sini adalah sifar kerana ianya belum bergerak lagi. Clear kan? Okey, mudah je. Okey, kita terus lihat. Kemudian cikgu lepaskan ladung ini daripada kedudukan A. Cikgu tarik, cikgu lepas. So, bila dia lepas, ladung ini akan mula bergerak daripada A ke B. Okay, tengok anak panah pen merah, pen biru cikgu ni. Okay, so dia bergerak ke B. So, daripada A nak ke B ini, di sini, tenaga keupayaan gravitinya, iaitu EP-nya, akan semakin berkurang. Kenapa berkurang? Okey, ianya berkurang kerana asalnya daripada tempat yang tinggi makin lama makin rendah, makin rendah, makin rendah. Semakin rendah tenaga keupayaan graviti semakin rendah. Jadi berkuranglah. Berkurang sampailah kedudukan asalnya. Okey, dan tetapi pada pergerakan daripada A ke B ini, iaitu cikgu namakan dia AB lah, senang kan? Okey, AB ini kedudukan di sini, tenaga kinetik dia adalah sangat bertambah. Okay? Bertambah berbanding dengan kosong tadi kat sini. Tapi yang ni dia dah ada bacaan. Jadi dekat sini tenaga kinetik bertambah. Jadi kita boleh lihat di sini ya. Apabila tenaga keupayaan graviti berkurang, tenaga kinetik pula bertambah. Jadi tenaga itu kita boleh nampak sudah mula berubah. Okay? Dia dah mula sedikit daripada sini
diletakkan kepada tenaga kinetik. Okey, kemudian ladung ini akan sampai ke kedudukan B. Okey, bila kedudukan B, tenaga keupayaan graviti dia adalah paling minimum. Cikgu guna perkataan minimum sebab dia masih lagi tergantung. Okey, so bukanlah kosong. Selagi benda tu bergantung dan tidak berada di atas permukaan bumi, jadi dia masih ada bacaan tenaga keupayaan graviti. Tapi pada di sini paling minimum sebab dia berada paling rendah. Okey, dan tetapi tenaga kinetik dia dekat sini adalah yang paling laju ketika diayunkan. Okey, so dekat B ni memang paling laju. Sangat laju dekat bawah ni. Okey, jadi dekat sini adalah paling kita sebut sebagai maksimum. Okey, dan seterusnya ladung ini akan naik ke atas. Okey, dan ini cikgu letak BC, perjalanan dia dah sampailah ke C. Okey, daripada BC ini, tenaga keupayaan graviti dia, kita dapat lihat, tenaga keupayaan graviti dia semakin bertambah kerana ianya semakin bertambah tinggi. Semakin lama makin tinggi, semakin lama naik semakin tinggi. Jadi bertambahlah tenaga keupayaan gravitinya. Tetapi tenaga kinetik dia makin lama makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang dan berhenti di C. Sebab ini paling maksimum dia boleh bergerak dan capai. Jadi tenaga kinetik pula berkurang. Ya, so kita dah nampak jelas kat sini ya, perubahan tenaganya daripada tenaga kinetik asalnya sangat laju dah mula berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. So berlaku perubahan tenaga. Inilah prinsip keabadian tenaga. Okey, seterusnya apabila dekat C pula. Okey, dekat C tenaga keupayaan graviti dia adalah paling maksimum. Kenapa maksimum? Ialah yang paling tinggi dia boleh capai. Okey, tapi tenaga kinetik dia adalah sifar. Sebab tidak bergerak. Sifar. Okey. So, kita lihat pula daripada C ke D. Okay, cikgu tukar pen warna lain. Warna merah. Okey. Dia bergerak daripada C ke B pula. So, CB. Tadi BC ni CB. Okey. Daripada C ke B, tenaga keupayaan gravitinya ialah kalau kita lihat di sini ya, daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, tenaga keupayaannya ialah berkurang. Okey, dia dah pergi ke tempat yang rendah, jadi berkuranglah. Okey, tetapi tenaga kinetiknya, wow, semakin lama semakin laju ke bawah. Jadi bertambah. Okey, dan daripada dekat B pula sampai ke B, tenaga keupayaan graviti dia adalah paling minimum di sini sebab inilah yang paling rendah kedudukannya, tetapi tenaga kinetiknya paling maksimum sebab di kedudukan B inilah paling laju. Okey, dan kemudian dia bergerak daripada B ke A. Okey, B A. Okey, daripada B ke A pula tenaga keupayaan gravitinya adalah bertambah kerana makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Jadi bertambah. Sementara tenaga kinetiknya pula semakin berkurang kerana makin lama makin slow. Slow dan berhenti di A. Okey, dan apabila sampai ke A, tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum. Yang paling tinggi dia boleh capai, tetapi tenaga kinetiknya adalah sifar kerana ianya tidak bergerak. Okey, jadi ini adalah berlakunya, kita boleh nampak jelas ya perubahan tenaga yang berlaku bagi ayunan bandul yang cukup satu ayunan lengkapnya. Kenapa cikgu sebut satu ayunan lengkap? Dia bermula daripada A ke B ke C dan patah balik ke B dan ke A semula. So daripada A ke A ini kita katakan sebagai satu ayunan lengkap. Dan inilah yang menerangkan bagi satu ayunan lengkap bandul ini. Ni okey Kak. Okey, baik. Sebentar tadi kita pun dah lihat bagaimana video cikgu buat ayunan bagi spring dan juga pemberat. Okey, now kita lihat pula bagaimana cikgu nak lukis dan terangkan tentang perubahan tenaga bagi sistem ayunan
spring ini. Okey, kita mulakan dengan spring dan pemberat ini. Ini adalah pada kedudukan asal tanpa kita tarik dan kita ubah apa-apa. Okey, kemudian untuk kita start ayun, cikgu kena tariklah kan pemberat ini dan spring ini ke bawah. Jadi cikgu akan tarik ke bawah pada kedudukan Z. Kedudukan asal dia adalah Y. Kita sebut sebagai Y. Okey, so pada kedudukan Z, kita tulis kat sinilah Y, senang. Okey, kat sini Z, kat sini X. Baru senang nampak. Okey, so cikgu tarik, bayangkan yang cikgu tarik pemberat dan spring ini ke bawah pada kedudukan Z dan cikgu akan lepaskan. Okey, bila cikgu lepaskan, so dia akan start bergerak daripada Z ke Y, Y ke X dan patah balik. Bergetar sampailah dia akan berhenti dengan sendirinya pada kedudukan Y, iaitu kedudukan asalnya. Okey, jadi sekarang ni kita nak lihat step by step daripada bermula dengan kedudukan Z. Okey, so kita start dekat sini lah. Okey, sebab dekat sini cikgu mula tarik dan cikgu akan lepaskan. So start di sini. Okey, kita tengok pula Z. Okey, pada kedudukan Z, tenaga keupayaan kenyal. Ya, tenaga keupayaan kenyal adalah tenaga bagi spring yang diregangkan dan dimampatkan. Okey, jadi apabila dalam keadaan yang sangat regang, kita tarik dia, so dia ada tenaga yang tinggi. Sebab kita pun tarik dia menggunakan tenaga. Jadi dia ada tenaga tersimpan di dalam spring ini. Jadi ini adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, pada keadaan ini yang paling panjang, semakin panjang spring, semakin panjang regangan spring, maka tenaga keupayaan kenyalnya adalah bertambah. Jadi pada kedudukan ini, ianya berada dalam kedudukan maksimum. Paling tinggi. Paling panjang, paling tinggi. Okey? Dan tenaga kinetik pula dalam keadaan ini, cikgu tak lepaskan lagi. Jadi bila cikgu tak lepaskan lagi, bermaksud spring ini tidak bergerak. Jadi tenaga kinetiknya adalah sifar. Okey, seterusnya dia dah mula bergerak naik ke atas. Okey, dan di sini cikgu letak ZY lah. Sebab dia bergerak daripada Z ke Y. Okey, pada kedudukan Z ke Y, dari Z ke Y, tenaga keupayaan kenyal dia dah semakin berkurang. Sebab dia dah kurang meregang. Dia dah makin pendek. Jadi, kat sini kita tulis tenaga keupayaan kenyalnya adalah berkurang. Tetapi, tenaga kinetik dia pula makin lama daripada tak bergerak, jadi bergerak. Jadi, tenaga kinetiknya bertambah sebab dah mula bergerak. Semakin laju bergerak, semakin tinggi tenaga kinetiknya. Okey, apabila dia dah sampai ke kedudukan Y di sini, jadi tenaga keupayaan kenyalnya adalah paling minimum. Okey, kenapa paling minimum di sini? Okey, kerana dia dah tidak lagi merenggang. Okey, jadi apabila paling maksimum, tapi tenaga kinetik dia pada dekat Y ini adalah paling maksimum. Kerana di sinilah dia paling laju bergerak. Daripada regang sangat nak balik kepada asal. Sibuk nak balik ke asal, sangat laju. Okey, kemudian dia dah mula bergerak naik ke atas pula daripada Y ke Z. Okey, daripada Y ke Z, tenaga keupayaan kenyal pula akan makin bertambah. Kenapa? Kerana spring pula dah mula dimampatkan. Kita paksa dia mampat. Jadi bila dia mampat, dia simpan tenaga. Okey, jadi tenaga keupayaan kenyal pada waktu ini adalah bertambah. Okey, daripada Y ke X, minta maaf, Y ke X bukan Y ke Z. Okey, semakin bertambah dan tenaga kinetik pula adalah semakin berkurang kerana dia dah nak bergerak ke atas. Daripada laju di Y ni nak bergerak ke atas makin lama dan akan berhenti dekat kedudukan Y, X ini. So dia akan stop di sini. Ini adalah mampatan yang paling mampat yang dia boleh capai. Okey. So apabila dalam keadaan mampat yang dia boleh capai, dia tidak bergerak. Jadi pada kedudukan X, tenaga kinetiknya adalah sifar. Kerana dia tidak lagi bergerak. Tetapi tenaga keupayaan kenyalnya adalah yang paling maksimum di sini. Sebab cikgu cakap semakin mampat dia akan simpan tenaga kan. Jadi dia makin tinggi di sini. Jadi sebenarnya spring ini semakin meregang, semakin bertambah tenaga keupayaan kenyal dan semakin mampat juga semakin bertambah keupayaan kenyalnya. So kita nak tengok sama ada regang ataupun mampat. Tapi dalam keadaan yang normal, dia tidak diregangkan atau dimampatkan, maka tenaga keupayaan kenyalnya adalah paling minimum pada kedudukan asal. Okey?
Okey, seterusnya dia dah mula patah balik. So cikgu pun dah mula patah balik, cikgu pun guna pen warna merah. Okey, so daripada X tadi ni, okey, kat X ni dia dah bergerak nak ke Y balik, bergetar ke bawah. Jadi X ke Y. Okey, daripada X ke Y, tenaga keupayaan kenyalnya pada waktu ini adalah semakin berkurang. Sebab dia dah nak balik ke kedudukan asalnya. So, dia dah lepaskan tenaga keupayaan kenyalnya yang disimpan ketika dimampatkan. Jadi, berkurang. Tetapi tenaga kinetik dia pula, bila dah nak kembali ke asal, sangat laju je. So, dia akan bertambah tenaga kinetiknya. So, kita boleh nampak di sini berlaku perubahan tenaga daripada keupayaan kenyal tadi, daripada mampat tadi, terus berubah menjadi tenaga kinetik yang laju. Okey. So, prinsip keabadian tenaga. Okey. Kita terus tengok Y pula. Y adalah bila dia sampai dekat Y ni, tenaga keupayaan kenyalnya adalah paling minimum di sini. Okey, paling sikit. Dan tenaga kinetik dia adalah paling maksimum, paling laju dekat Y. Okey, paling laju dan kemudian dia akan mula bergerak daripada Y ke Z. Okey, tenaga keupayaan kenyal dia dah makin bertambah sebab makin diregangkan, makin bertambahlah tenaga keupayaan kenyal sebab menunjukkan kekenyalan dia. Okey, so tenaga kinetik pula makin berkurang sebab makin meregang, dia dah makin slow. Okey, pergerakannya makin perlahan. Okey, kemudian dia sampailah ke Z. Dekat Z ini, tenaga keupayaan kenyal dia adalah paling maksimum di sini kerana paling renggang yang dia boleh capai. Tetapi tenaga kinetiknya adalah sifar sebab dekat Z ni dia dah tak boleh nak bergerak dah. Ini dah paling maksimum dia boleh bergerak. Jadi, tada, inilah dia penerangan ringkas dan lengkap bagi sistem ayunan spring yang disertakan dengan pemberat. Okey, jadi dia akan bergetar ke bawah, ke atas, atas. Okey, kalau kita tengok kat sini dia bermula dengan Z ya. So, dia akan pergi ke Y, X, patah balik X, Y, Y, Z. Jadi, kat sini kita sebut sebagai ayunan lengkap. Ke atas dan ke bawah. Lengkap. Dia mesti daripada Z, Y, X, X, Y, Z dan berakhir di Z. Okay, now kita nak lihat pula perubahan tenaga bagi suatu sistem tertutup. Kita dah tahu prinsip keabadian tenaga. Mr. Einstein cakap, tenaga tak boleh hilang, tak boleh musnah, tak boleh dicipta, tapi berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Sama juga dengan ayunan ni tadi. Kita dah jelas dah dengan clear. Okay, so dia berubah daripada tenaga keupayaan graviti. Okay, kerana dia berada tinggi kan. Okay, dan dia boleh berubah menjadi tenaga kinetik yang mana dia boleh berayun dengan laju. Okay, kemudian dia patah balik daripada sangat laju tu tadi, dia naik ke atas balik, berubah pula kepada tenaga keupayaan graviti. So, apabila tenaga keupayaan graviti dia turun pula dengan sangat laju, jadi berubah pula daripada tenaga keupayaan graviti ke tenaga kinetik. Kemudian daripada tenaga keupayaan graviti ini, dia berubah pula kepada tenaga kinetik yang sangat laju ini, dia berubah pula menjadi tenaga keupayaan graviti. Sebab tu cikgu letak anak panah ada dua. So, dia boleh patah dan balik. Okay, ini adalah bagi ayunan. Okay, jadi untuk kedudukan asalnya, ladung ini kalau kita tak sentuh dan tak kenakan daya, ia berada pada kedudukan tengah yang kita kenali sebagai O. Okey, kemudian dia akan bergerak ke atas dengan pertambahan ketinggian. Jadi ini cikgu namakan dia sebagai A. Dan kemudian dia patah balik pada arah yang berbeza. Jadi apabila pada arah yang berbeza, kita gunakan dia sebagai A negatif. Negatif ini bermaksud arah yang bertentangan. Okey, tapi pergerakan yang sama bagi membentuk satu ayunan lengkap. Jadi A negatif ini hanya sekadar untuk menunjukkan arah yang berbeza. Okey, jadi sekarang ini kita akan bincang tentang bagi satu sistem yang tertutup. Apakah dia sistem tertutup ni? Sistem tertutup ni sebenarnya adalah sistem di mana tiada daya luar. Tiada daya luar akan mengganggu sistem tersebut. Okey, contohnya macam ni tadi, kita anggapkan tiada geseran yang berlaku. Okey, tiada geseran. Jadi bermaksud apabila tiada geseran,
tiada tenaga haba akan terhasil. Kita anggap sebegitulah. So, bila tiada tenaga haba yang terhasil, jadi kita cuma anggap tenaga keupayaan graviti berubah jadi tenaga kinetik sahaja, tanpa tenaga haba. Dan kita anggap tenaga kinetik akan berubah menjadi tenaga keupayaan graviti sahaja, tanpa tenaga haba. Okey? Okey, kita anggap sebeginilah untuk sistem tertutup. Tapi kalau yang terbuka, biasanya memang akan ada geseran, ada berubah tenaga bunyi, tenaga haba dan bermacam-macam tenaga-tenaga kecil yang lain. Okay, so now kita akan fokus kepada ini. Pergerakan O ke A dan patah balik ke O dan seterusnya ke negatif A dan patah balik ke O. Okay, jadi kita nak tengok bagaimanakah kita nak plot graf ini. Graf ini adalah graf tenaga dan graf sesaran. Sesaran adalah jarak lah. Okey. Jadi, cikgu nak mulakan melukis tenaga keupayaan terlebih dahulu. Okey. Tenaga keupayaan apabila pada O, kita tahu, kita mula dengan A dululah. Ya, okey. So, cikgu tarik ladung ni, bandul ini dan cikgu letakkan di A. Dekat A, cikgu akan lepaskan dia. So, cikgu akan lepaskan di A dan tapi kita tahu ya, cikgu letak ni A. Cikgu letak kat sini O, cikgu letak kat sini negatif A. Okey, so pada kedudukan A, tenaga keupayaan, cikgu gunakan pen warna biru. Tenaga keupayaan adalah paling maksimum di A. Kerana paling tinggi dia boleh capai. Jadi cikgu plotkan A ini dengan bacaan yang agak tinggi. Okey, cikgu plotkan di sini. Okey, kemudian dia akan bergerak ke O dan pada O dia akan capai ke satu takat yang paling minimum yang dia boleh capai di sini, paling minimum. Okey, dan seterusnya apabila dia mula bergerak ke negatif A, kedudukan negatif A, tenaga keupayaan dia makin bertambah sebab kedudukan negatif A ni adalah lebih tinggi. Jadi bacaannya tinggi, jadi cikgu letakkan bacaan dia agak tinggi di sini. Jadi cikgu dah plotkan bacaan. Okey, bagi tenaga keupayaan graviti, jadi cikgu akan sambungkan dan untuk membentuk graf. Okey, so kita dah dapat graf mana biru ini bagi tenaga keupayaan graviti iaitu EP. Okey, jom kita lihat pula bagi tenaga kinetik. Okey, sepatutnya ini sebenarnya bulat lah, tapi tak nampak bulat lah pula ya. Minta maaf sangat. Okey, saya autokan sikit bagi nampak bulat. Okey, seterusnya ialah bagi tenaga kinetik dekat A tadi sebelum cikgu lepaskan, jadi ianya tidak bergerak. Jadi apabila tidak bergerak, jadi tenaga kinetiknya adalah sifar. Jadi cikgu plotkan dengan warna merah bagi tenaga kinetik dekat sifar. Dan apabila sampai dekat O, ini paling maksimum bagi tenaga kinetik. Dia bergerak paling laju di sini. Jadi maksimum di sini. Jadi cikgu letak maksimum di sini. Maksimum yang boleh dicapai oleh bandul ini. Dan apabila sampai ke negatif, kedudukan negatif A. Okay, dan pada waktu ini dia tidak lagi bergerak. Kerana ini adalah paling maksimum ladung ini mampu untuk bergerak. Jadi dia adalah sifar di sini. Okay, jadi ini yang cikgu dapat plotkan. Jadi hasil daripada plot ini cikgu pun akan loretkan graf ini. Okey, dan kita dapat hasilnya. Okey, jadi hasilnya kita dapat lihat di sini ya. Jumlah tenaga keseluruhan yang kita boleh dapat adalah di sini. Jadi cikgu gunakan pen warna hijau pula. Okey, untuk plotkan nampak jumlah dia. Okey, maaf lupa pula nak label. Yang warna merah ni adalah EK ya, tenaga kinetik. Okey, jadi ini adalah jumlah tenaga. So, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan tertutup ini, kalau kita nampak ya, dia adalah dalam keadaan dimalalkan, iaitu malar. Tetap sahaja jumlah tenaganya. Jadi, kita boleh dapat lihat di sini, betul lah apa yang Mr. Einstein cakap. Okey, tenaga tidak hilang, tidak musnah, tapi dia berubah bentuk. Daripada tenaga keupayaan graviti, dia berubah menjadi tenaga kinetik. Dan jumlah tenaga kalau kita kira balik totalnya akan dapat sama. So, tak hilang. Okey, di sini cikgu nak
berkongsi contoh-contoh yang aktiviti yang kita selalu tengok, yang kita lihat, yang melibatkan perubahan tenaga. Kita lihat yang pertama iaitu panah. Kita tarik dulu panah tu, tali busur tu. Dan apabila kita tarik, ianya memegang. Jadi ini melibatkan tenaga keupayaan kenyal. Semakin regang, semakin tinggi tenaga keupayaan kenyalnya. Dan berubah menjadi tenaga, dia akan bergerak ke sini. Jadi ini adalah tenaga kinetik. Jadi dia berubah. Dan pada waktu ini pula tenaga keupayaan kenyal adalah pada minimum. So tapi tenaga kinetik maksimum. Kita lihat yang kedua. Kita nak tukul menggunakan penukul untuk mengetuk paku ke bawah. Jadi tenaga yang terlibat di sini adalah tenaga sebabnya tinggi. Sebab kalau kita nak ketuk, mesti kita angkat hammer tu tinggi-tinggi kan. Kenapa nak angkat hammer tinggi-tinggi? Sebab kita nak tinggikan tenaga keupayaan graviti. Bila tenaga keupayaan graviti tinggi, so tenaga tinggi, dapatlah digunakan tenaga tu untuk mengetuk paku ke bawah. Ke bawah sini. So bila tenaga tinggi dengan hal laju yang laju, jadi tenaga kinetik akan makin tinggi. So seterusnya ialah lampu dan elektrik. So ini ialah bermula dengan tenaga elektrik. So berubah menjadi tenaga cahaya. Jadi tenaga elektrik tu tak hilang. Dia berubah jadi tenaga cahaya. Dan yang sebenarnya juga tenaga haba. Sebab kalau lampu ni biasanya kita akan rasa panas kan. So banyak lagi tenaga-tenaga lain yang sebenarnya. Dan last sekali adalah roket yang sedang naik ke atas. Asalnya kita gunakan tenaga kinetik lah. Dia bergerak laju naik ke atas. Dan bila dia dah semakin ke atas, roket ini mempunyai tenaga keupayaan graviti yang tinggi sebab dia sangat tinggi daripada graviti. Ini adalah contoh-contoh tenaga yang lain. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh nampak di sekeliling kita. Contohnya macam kita makan dan kita berjalan. Kita berjalan dengan hasil daripada yang kita makan, tenaga yang kita dapat daripada nasi yang kita makan. Jadi perubahan itu adalah tenaga kinetik, tenaga kimia, iaitu makanan, tenaga kimia berubah menjadi tenaga kinetik sebab kita sedang berjalan. Banyak lagi tu anda boleh share contoh-contoh tenaga yang anda boleh fikirkan dekat ruangan komen dekat bawah dengan share idea dan contoh-contoh yang daripada anda. Kita boleh share dengan kawan-kawan dan kita dapat manfaat sama-sama, besar pahalanya. Now cikgu nak kita buat sedikit ulang kaji tentang formula-formula tenaga yang kita dah pernah belajar. Yang pertama adalah tenaga keupayaan graviti. Kemudian tenaga keupayaan kenyal. Dan last sekali tenaga kinetik. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Kita nak ulang kaji sikit tentang formula dia. Simbolnya adalah EP dan formulanya ialah mgh. M ialah jisim, G adalah gravity dan H adalah ketinggian. Sebab melibatkan tenaga keupayaan graviti. Semakin tinggi suatu objek, so tenaga keupayaan graviti dia makin tinggi. Tenaga keupayaan kenyal pula melibatkan spring. Semakin meregang atau semakin mampat, maka tenaga keupayaannya akan makin bertambah. Formulanya ialah EP juga, dia punya simbol 1/2 Fx, yang mana F adalah daya bagi beban pemberat dan X pula adalah pemanjangan spring. Bukan panjang spring tapi pemanjangannya, itu berapa banyak spring itu bertambah panjangnya. Dan last sekali adalah tenaga kinetik. Kereta bergerak dengan laju. So formulanya ialah EK kecil sama dengan 1/2 mv kuasa 2, iaitu m ialah jisim objek yang sedang bergerak dan v adalah hal lajunya. Ini hanya untuk nak kaji. Kita dah belajar dah dalam video sebelum ini. Dan now, kita boleh jawab soalan ini. Cerita dia ialah sebiji bola jatuh dari atas bangunan. Dengan hal laju dia sebanyak 4.5 ms-1. So ini adalah v dia. Cikgu label siap-siap.
Okay, so bola ini jatuh daripada atas ke bawah. Jadi apabila kita tahu ya di atas bangunan, maksudnya kedudukan asal bola ini adalah tinggi dan EP dia adalah tinggi. Okay, sebab dia tinggi. Kemudian dia bergerak dan jatuh, on the way dia jatuh ini dia ada kinetic energy yang tinggi, tenaga kinetik yang tinggi. Okay, so soalannya adalah hitung ketinggian kedudukan bola sebelum jatuh. Okay, sebelum jatuh. Jadi kita dapat lihat di sini ya. Contoh tadi ya, bola dekat atas jatuh ke bawah. Tapi on the way dia jatuh tu sangat laju. Zup, zup. Okay. Jadi dekat sini kita nampak dia adalah tenaga keupayaan graviti yang tinggi. Tetapi tenaga kinetiknya kosong. Sebab dia tidak bergerak lagi. Tapi bila dekat sini tenaga kinetiknya adalah tinggi. Ni constant EK ya. EK tinggi. Okay. Tetapi tenaga EP dia adalah berkurang. Okay. Dan apabila sampai kat bawah, dia dah berubah lagi lah dengan bermacam-macam tenaga-tenaga yang lain. Jadi, seperti mana yang Uncle Einstein cakap tadi, prinsip keabadian tenaga yang menyatakan bahawa tenaga tak boleh musnah, tak boleh hilang. Jadi, sebenarnya kita boleh nampak di sini ya, jumlah tenaga keseluruhannya sebelum berlakunya sesuatu kejadian, fenomena, kita boleh dapat dia sebagai sama dengan jumlah tenaga selepas. Dan ini mematuhi hukum yang dinyatakan oleh Mr. Einstein, yang mana tenaga kekal abadi. Jadi sebelum dan selepas adalah sama. Jadi kita boleh samakan. Jika sebelum ini ya tenaga keupayaan graviti dia adalah tinggi, yang sebelum hanyalah tenaga keupayaan graviti. Jadi ini adalah sebelum, dan selepas dia jatuh berubah menjadi tenaga kinetik. So kita boleh samakan. Sebab jumlah ini kedua-dua ni akan dapat sama. Okey? Okey, jadi cikgu akan samakanlah antara EP iaitu sebelum tenaga keupayaan graviti, kita samakan dengan tenaga keupayaan kenyal. Okey, cikgu samakan. Jadi tenaga keupayaan graviti kita dah belajar juga, dah ulang kaji tadi, bersamaan dengan mgh. Okey, sama dengan tenaga kinetik pula ialah 1/2 mv kuasa 2. Okey, dah dapat jelas. So kita masukkan saja apa yang kita boleh, yang ada kat dalam ni. So yang dia dah bagi adalah V. Okey, jadi kita masuk kat sini 1/2. M tak diberikan. Jadi bagaimana kita nak settlekan? Okey, disebabkan kedua-dua belah ni ada 2M, jadi kita boleh potongkan kedua-dua M ini. Okey? Sebab bola ini jisimnya bola yang sama, jadi jisimnya adalah sama. Okey, kita boleh potong saja. Kita masukkan V yang diberi adalah 4.5 ms negatif 1 dikuasa 2 kan. Okay, dan G pula kita masukkan, dia dah bagi nilai iaitu 10 n kg negatif 1. Dan kita nak cari H iaitu ketinggiannya. Berapakah? Okay, so kita masukkan jangan lupa kuasa 2 ni selalunya kita buat kesilapan kerana kita tak kuasa 2 kan. Okay, jadi kita lihat dekat sini 4.5 kita kuasa 2 kan. Okay, dan kita bahagi 2. So, kita dapat 10.125. Okay. Dan dekat sini kita tinggalkan H. Kita bawa ke sini, bahagi 10. 10 N kg negatif 1. Kat sini M2S negatif 2. Okay. Kemudian kita bahagi 10. So, kita dapat jumlah akhir dia 1.0125. Okey, dan dekat sini kita tahu ya, apabila graviti ni kita boleh samakan dengan pecutan apabila dalam keadaan jatuh bebas, hanya bergantung kepada graviti bumi. Jadi G ini, nilai N kg negatif 1 ni kita boleh samakan dengan MS negatif 2. Itu pecutan ya. Jadi cikgu boleh gunakan ini. Okey, so cikgu tukarkan MS negatif 2 ni, cikgu tukarkan kepada N kg negatif 1. So dia akan jadi N kg negatif 1 dan yang tinggal adalah M saja. Okey, sebab yang MS negatif 2 tu cikgu dah tukar kepada ni. Tinggal M saja sebab M ni kuasa 2. So kat sini pula
N kg negatif 1 kita boleh potong, tinggallah M. So jawapan akhirnya ialah 0.125 meter sahaja sebenarnya. Okey, masa kita kira ini dia bergerak daripada atas bangunan ni hanya sebanyak 1 meter sahaja. Okey, mudah. Okey, sekarang ni mari kita hitung pula pergerakan bola plastik oleh pistol ini. Okey, kita nampak di sini ini ada spring. Jadi ini adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, sementara apabila bola ini dibebaskan, ini akan menyebabkan tenaga kinetik. Okey, bergerak dengan lajunya. Okey, panjang spring kita boleh lihat di sini ialah sebanyak 220 meter daripada sini ke sini panjang asalnya. Tetapi apabila kita letak bola itu berada menekan spring ini dan spring ini dalam keadaan termampat. Panjang asal 220 meter tetapi menjadi 43 mm sahaja. Asalnya 220 mm. Maaf. Okey, dan kita letak daya 5.3 Newton. Daya ini datang daripada bola tersebut. Okey, memampatkan spring menjadi 43 dan hitung kelajuan, kita nak cari laju bola itu yang berjisim 78 gram. Okey, yang ditembak keluar. Okey, jadi sekarang ini kita boleh nampak pada permulaannya tenaganya adalah tenaga keupayaan kenyal bermula dengan mampatan spring berubah menjadi tenaga kinetik. Ini yang penting. Okey, so kita boleh nampak perubahan tenaga di sini. Jadi disebabkan prinsip keabadian tenaga cakap before and after adalah sama sebelum dan selepas. Jadi cikgu akan samakan tenaga sebelum iaitu tenaga keupayaan kenyal EP sama dengan tenaga kinetik iaitu EK. Okey, jadi tenaga keupayaan kenyal formulanya adalah 1/2 Fx, sementara tenaga kinetik adalah 1/2 mv kuasa 2. Okey, now kita masukkan saja apa yang telah diberikan. Jadi 1/2 ini adalah F. Jadi kita masukkan 5.3 Newton dan X di sini ialah okey, pemanjangan spring adalah X. Pemanjangan spring iaitu bermaksud perubahan panjang spring yang asalnya adalah 220 mm. Okey, dan panjang akhirnya adalah 43 mm. Jadi pemanjangan spring ataupun pemampatan spring, perubahan spring itu berlaku adalah sebanyak 220 tolak 43. So kita boleh dapat 177 mm. So ini adalah perubahan dia dan ini adalah X. Nilai X adalah 177 mm. Tetapi bagi tenaga untuk dapatkan joule tenaga, jadi kita tak boleh guna milimeter, kita kena gunakan unit meter. Jadi nak tukar kepada unit meter daripada milimeter, kita kena bahagi dengan 1000. Mudah je. Okey, kita bahagi 1000 siap-siap. Kemudian sama juga kat sini 1/2. M pun sama. Jisim yang kita dapat ialah 78 gram. Okey, kita masukkan kat sini 78 gram. Tetapi kita tak boleh pakai gram. Kita kena gunakan unit kilogram untuk mendapatkan unit akhir iaitu joule. Jadi kita kena bahagi dengan 1000 juga untuk dapatkan kilogram. Okey, dan V kuasa 2 ialah yang kita nak hitung. Okey, so now cikgu akan bahagi siap-siap yang belah ini 177 kita bahagi dengan 1000. Okey, dapat 0.177 didarabkan dengan F iaitu 5.3. Kita dapat 0.9381 dan kita bahagi 2. Okey, so kita dapat jumlah di sini ialah 0.469. Okey, dan unitnya adalah dalam N dan ini tadi kita dah tukar kepada meter, so Nm. Nm adalah unit bagi joule. Okey, dan dekat sini pula kita ubah. Jadi 78 kita bagi 1000 untuk tukarkan kepada kilogram. So dapat 0.078 kilogram dan kita bahagi 2. Di sini bahagi 2, so kita dapat 0.039 V kuasa 2. Okey, so V kuasa 2 ni kita nak kekalkan di sini sebab kita nak kira V. Oh, jadi kat sini kilogram. Maaf, cikgu lupa nak tulis unit. So 0.469 Nm kita bahagi dengan 0.039 kilogram. Okey, so kita bahagi 0.469 bahagi 0.039. So kita dapat
12.026 kita bundarkan. Okay, so di sini kita akan dapat N kg negatif 1 bawa naik atas dan M. Macam cikgu cakap tadilah, N kg negatif 1 adalah sama dengan M S negatif 2 sebab kita andaikan graviti dia adalah sama dengan pecutan apabila ia jatuh bebas. Okay, so cikgu boleh tukar ini kepada unit M S negatif 2 dan M. Okay, so dia jadi 12.026. Okay. So, jawapannya kita akan dapat di sini. M ini, cikgu jadikan dia kuasa 2 di sinilah. Saya potong. Okay. Dan ini adalah V kuasa 2. Kita nak hal laju. Ni ada kuasa 2. Jadi, untuk buangkan kuasa 2 ni, kita kena letak set di sini. Okay. Untuk letak set pula, kita pun ambil set ni, angsa dan dapat jawapan 3.46. 8 kita bundarkan. So, ini pun dia ada kuasa 2. Jadi, kita buang kuasa 2 bagi unit ini. So, dia akan jadi M S negatif 1 sahaja. So, ini adalah hal lajunya. Okay. Oh, saya takut tak nampak. Jadi, cikgu tulis kat sini. Unit tadi kita dapat M kuasa 2 S negatif 2. Jadi, kalau kita setkan dia, so kuasa 2 ni akan hilang dan dia jadi kuasa 1 sahaja. Okey, sebab tu kita dekat MS negatif 1. So, MS negatif 1 adalah unit bagi hal laju. Jadi, memang terbukti ini adalah jalan kerja yang betul. Ini sahaja yang cikgu boleh share untuk anda bagi prinsip keabadian tenaga, yang mana Einstein cakap tenaga tak boleh hilang, tak boleh musnah dan awak tak boleh cipta pun. Tetapi dia akan berubah daripada satu bentuk tenaga ke bentuk-bentuk tenaga yang lain dan mungkin juga bentuk-bentuk tenaga yang lain-lainnya. Okey, sekian sahaja. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini.